Kita mau tengok ada perubahan, nak ada perubahan. Kita mau tengok pemimpin yang boleh kerja. Dia pembangkang, dia kerajaan, dia tidak ada kuasa, dia ada kuasa. Dia boleh buat ke tidak? Barulah daerah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita satu hari cakap yang kita telah pilih calon yang betul-betul boleh membangunkan daerah ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Tadi saya tengok Datuk di sini sama-sama kopi. Tadi saya pergi ada beli laptop punya barang. Okey. Kebetulan tu. Ngam, mantap. Masa hari tu saya banyak ada jumpa ahli-ahli parti dari sebelah sana, sebelah sini, sebelah tengah. Bila? Baru-baru ni lah banyak saya interview. Jadi kadang-kadang bincang-bincang kosong ada saya naikkan nama Datuk sebab saya asal lah Datuk. Datuk kalau bertanding di situ orang kata kuat. Bertanding di mana? Bertanding di Kunak dan orang katakan nama Datuk naik. Jadi ini ya kebetulan begini saya tanyalah kan tuan badan punya sendiri kan. Betul Tok? Okey, Assalamualaikum semua. Kepada saudara Haris juga. Ni Loyat ni memang tahu kalau elektronik ni macam-macam. Bagi pandangan saya lah, secara ikhlas saya merasakan mungkin itu kesayangan dan bilang orang hati orang lah yang mengatakan seperti begitu. Saya orang biasa. Saya pun berhikmat untuk rakyat, bukan untuk peribadi. Jadi kalau orang boleh mengatakan begitu, mungkin satu komplimen dan mungkin orang mau saya berusaha lagi. Tapi kalau Datuk dicalonkan situ, adakah Datuk terima? Adakah masa itu sudah tiba masanya? Soal dicalonkan ini kita serahkan pucuk pimpinan yang menentukan. Tetapi seandai katalah kalau kita dibagi mandat, kita dibagi peluang, kita akan buat sebaiknya. Karena Haris harus paham. Haris pun pernah bersama Arwah dulu. Haris pun pernah nampak saya berapa kali. Bukan kita nak tabik dada atau cakap tinggi. Kalau untuk kepentingan peribadi, insyaAllah, alhamdulillah, semua pun sudah lengkap. Tetapi bukan itu yang kita cari sekarang. Sekarang kita ni berhikmat. Apa yang kita dididik, apa yang kita ajar, bila jadi orang politik ni, kita harus berhikmat untuk masyarakat. Politik ni, bila kau digelar orang politik ni, kau bekerja untuk rakyat, bukan untuk peribadi atau kroni. Itu yang pandangan saya lah. BN di Kunak ni, yang kami dapat data lah, demi sahabat dapat data, lebih kurang ahlinya lebih 9,000 orang. BN kah UMNO? UMNO BN. Atau UMNO itu saja 9,000 lebih. Kita mempunyai 100 lebih cawangan. Dan juga ahli lebih kurang 9,000 lah kalau itu UMNO. UMNO. Belum masuk lagi komponen BN. Belum. Tetapi bila pemutihan dibuat, kita ada lebih kurang 7,000 lebih lah. Setakat hari ini yang pemutihan sudah kita buat. Data yang terbaru 7,000 lebih kurang 600 lebih lah. So kita ada coming to 7,000 plus lah, memang solid. Pada PRN 2018, waktu arwah Datuk Haji Nilwan bertanding dengan yang YB ada sekarang ni, YB Azlina ni, kita cuma kalah 200 lebih undi saja. 200 lebih undi. Itu pun kalau saya lah menganggap satu wave yang mau perubahan. Dan juga mungkin, ini pandangan peribadi saya, sabotasi dalaman berlaku lah. Adalah biasalah, UMNO ni memang perkara biasa, BN ni memang perkara biasa. Dan saya rasa sekarang ni saya tengok semua parti pun begitu, dalaman mesti ada perpecahan. Tetapi bila 2020 pula, bila diketengahkan lagi seorang calon Barisan Nasional, mantan ketua bahagian itu, dia kalah 500 lebih. Mantan ketua bahagian ni pula perbezaannya ni, dia punya weight tidak seperti arwah Datuk Nilwan. Kerana dia pun bukan bilang orang 100% yang on the ground. Tetapi dia pun boleh kalah cuma 500. Betul. Saya rasa kalau Datuk orang Kunak sekolah di sana, saya rasa satu lagi, sekarang orang kata viral, pemuda-pemuda UMNO menang. Saya rasa kalau Datuk sebagai di sini ada lawan itu. Adakah Gen Y ni, Gen Z kah dipanggil apa ni? Good to be confident, not good to be overconfident. Itu sebab saya tengok analisis
Keyakinan Sekarang itu pemuda perlu, keyakinan tu mesti mau dan pasti, tetapi over confident tu tidak baik. Ya, sebab tu undi 18 nih nanti. Nanti 18 ini merubah segalanya nih. Saya senang siap. Saya nak bagi tahu juga kepada belia-belia pengundi muda, kepada ahli-ahli UMNO, pengundi-pengundi, terutamanya kita cerita ni Dun Kunak kan. Betul. Kita tidak boleh salahkan seseorang tu kalau sampai masa pilihan raya tu kita mengangkat seseorang tu yang cuma hadir waktu mau pilihan raya saja. Betul, Cuma sekarang 6 bulan, 8 bulan atau setahun sebelum pilihan raya baru muncul. Lepas tu mereka hilang. sekarang sudah banyak sudah muncul menjadi Sekarang calon. ini bukan lagi individu. Sekarang parti pun macam-macam sudah di Sabah. Betul, Kalau saya betul. tak silap mungkin lebih kurang 15 ke 16 parti sudah Haris, untuk makluman Haris lah yang sudah tumbuh sudah daftar di Sabah ni untuk PRN. Tetapi saya minta lah pengundi-pengundi terutamanya, tidak kira dia beliau-beliau, ibu-ibu, bapa-bapa, makcik-makcik, kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, belia-belia, cari pemimpin tu janganlah kita buat lagi sistem yang orang datang waktu itu siap kita nilai. Nilailah sepanjang karier dia, sama ada dia pembangkang kah, sama ada dia kerajaan kah, dia boleh berhikmat atau tidak. Tapi you must have a character yang dia boleh melakukan. Kerana ini bukan saya cakap, ini terbukti. YB yang ada sekarang pun waktu dia jadi pembangkang sewaktu pemerintahan baru-baru tu, sementara 2 tahun lebih tu, dia cakap sendiri dan ada recording. Dia cakap sama orang, saya ini YB pembangkang, dah boleh saya bantu, dan beliau sendiri dikekeh, dia tidak balik kawasan, dia cuma balik kawasan kalau ada perayaan besar saja. Ini video ada, bukan kita cakap kosong. Dia cakap dia tidak ada peruntukan, dia YB pembangkang, dia pun susah. Jadi adakah rakyat, tidak kira di Dun Kunak kah, di Dun mana-mana, mau cari satu wakil rakyat yang dia mengatakan ayat-ayat begitu lagi? Kita harus ingat Desa, hari ini senario politik PRN akan datang Sabah ni, PRN 17 ni. Tanya saya ikhlas, saya bagi tahu, tidak ada parti majoriti. Betul. Sama ada dia parti saya, dia tidak boleh menang lebih daripada 40 kursi. Sama ada dia parti JRS, dia tidak akan menang 40 kursi. Sama ada dia parti warisan, dia tidak akan menang 40 kursi. Ini dalam mereka semua tahu. Kalau orang politik bohong kalau dia cakap dia tidak boleh baca ni. Dia akan bergabung. Tetapi kalau rakan gabungan kita bukan dalam kerajaan, apa yang kita mau buat? Kalau tiba-tiba YB yang kita pilih, yang dia besok-besok datang, dia cakap, alah, aku ni Bukan dalam kerajaan. gaji pun tidak, kerajaan saja, banyak lagi tanggungan, dan hilang. Di manalah rakyat mau mengadu? Di manalah rakyat mau minta simpati? Di manalah rakyat yang mau minta bantuan? Kehidupan makin hari makin keras. Betul. Apa yang diumumkan perbelanjaan tu, ada baiknya, ada juga yang saya rasa berat. Kerana teks-teks pun naik, barang karbohidrat pun naik, semua pun naik. Tetapi saya tidak boleh salahkan juga kerajaan, kerana memang all over the world, itulah senario dia sekarang. Kalau Datuk tengoklah Dun Kunak sekarang itu, adakah dia okey pandangan Datuk? Adakah perlukan masih perubahan? Sebab saya pergi Kunak pun macam begitu juga. Bukan, saya minta maaf, saya cakap Datuk. Kalau tanya saya, Riz, Ya. secara ikhlas, Kunak jauh ketinggalan lah berbanding dengan dun-dun yang ada berdekatan. Tetapi saya yakin dan percaya, bila satu hari ada seorang pemimpin yang bukan peribadi dan bukan banyak klan, tidak banyak bilang orang yang kiri kanannya yang mempengaruhinya, yang boleh membuat keputusan, Kunak akan maju. Kerana Kunak dia ada 1-2 gold mine yang boleh buat barang lah. Maksud saya bukan gold mine yang gold itu, tetapi ada perkara yang boleh buat. Cuma saya tidak boleh mendedahkan. Tepi laut kan? Dan hari ini pun pembangunan yang ada di Kunak ni, sama ada yakin atau tidak yakin, sama ada mau nafikan pun boleh, pembangunan yang ada hari ini ni adalah daripada planning tahun 2013. Kecuali yang kecil-kecil lah, roundabout. Itu memang biasa. Pasal kita tiap-tiap bulan atau tiap-tiap 6 bulan atau tiap-tiap tahun kita ada mesyuarat. Pejabat daerah, mesyuarat ahli majlis,
dan peruntukan kita akan minta daripada federal untuk turun. Itu kerja-kerja biasa laris. Tetapi yang blueprint, yang membuat sesuatu perkara untuk naik, saya nampak yang dicetuskan oleh wakil rakyat sekarang, bukan saya merendahkan dia, tapi dalam 7 tahun ini dia jadi wakil rakyat, belum saya nampak yang idea dia yang bawa. Kalau setakat buat Dewan Belia, buat roundabout itu memang itu tindakan daerah. Kalau boleh, ke pandangan saya orang Ladatu kan, Parlimen Ladatu. Haris pun banyak keluarga di Kunak. Nah, banyak keluarga. Jadi kalau keluarga tuh kadang-kadang kena pergi bandar Ladatu, pergi Sempurna, pergi tahu. Kalau boleh ni kita kata orang Ladatu mau pergi Kunak, ada sesuatu dia mau pergi situ. Mana satu hari nanti seorang yang anda akan pilih, InsyaAllah potensi kan? InsyaAllah, kerana dengan kita punya, macam saya pernah duduk saya pernah menjadi timbalan pengurusi pelancongan Malaysia 2,5 tahun. Pengalaman saya cukup luas juga, merata dunia saya sudah jalan. Saya pernah duduk di GLC Sabah 2,5 tahun juga, di Khazanah. Saya pernah, dan sehingga hari ini saya masih ahli sukan. Saya Presiden Hoki Sabah, saya naib Presiden Hoki Malaysia. Di Kunak pengalaman yang saya ada di Kunak, saya pun Presiden Hoki Kunak, Safa. Jadi pengalaman ada. Dengan suntikan lagi rakan-rakan yang lain-lain tu, saya rasa bolehlah. Kalau saya tengok penyokong Datuk ramai pemuda. Tapi off record lah, kita tidak tahu siapa pencalonnya kan tuh. Jadi kita tidak tahu. Saya serahkan kepada pucuk pimpinan. Cuma saya minta, saya merayu kepada pengundi-pengundi, terutamanya Dun Kunak lah. Bila kita menilai seseorang calon, bila kita mau menilai seseorang individu untuk mewakili suara kita, untuk mewakili daerah kita, untuk mewakili keluarga kita, Dun Kunak ni, janganlah nilai waktu 6 hingga 1 tahun tu yang baru muncul, yang mau pilihan raya baru datang. Kerana inilah budaya yang merosakkan, bukan duit, bukan bilang orang yang time bomb, kita yang akan merosakkan. Betul. Jadi orang akan datang, orang akan kerja untuk 6 bulan atau 1 tahun sebelum pilihan raya sih. Kita mau tengok ada perubahan, Kunak ada perubahan. Kita mau tengok pemimpin yang boleh kerja, dia pembangkang, dia kerajaan, dia tidak ada kuasa, dia ada kuasa, dia boleh buat ke tidak? Barulah daerah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita satu hari cakap, yang kita telah pilih calon yang betul-betul boleh membangunkan daerah ini. Okay, Dok, terima kasih. Sama-sama, Riz. All the best, brother. Okay.